Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel dan yang menonton video ini. Nama saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Hamdan, nombor matrik A164944 daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Dan SV saya adalah Prof. Madya Dr. Zainuddin bin Sajuri. Dalam video ini, saya ingin membentangkan projek ilmiah saya yang bertajuk Sifat Perambatan Retak Lesu Aloi Aluminium Terkimpal Kacau Geseran. Berkaitan dengan projek saya, kimpalan kacau geseran yang dikenali sebagai KKG adalah salah satu teknik kimpalan yang mampu menghasilkan sambungan yang baik bagi aloi aluminium. Namun, berlakunya kehilangan kekuatan dalam teknik kimpalan tersebut. Selain itu, aloi aluminium dengan era bersaiz submikro ataupun nanometer pula sangat berpotensi untuk digunakan sebagai struktur kejuruteraan. Oleh itu, dalam kajian kali ini, saya akan membuat kajian iaitu dengan menggunakan spesimen aloi aluminium 1100 terkimpal kacau geseran dengan teknik penekanan lekuk terkekang iaitu PLT. Selain itu, kajian terhadap sifat perambatan retak lesu pada zon kimpalan dikaji serta membuat perbandingan di antara aloi aluminium terkimpal yang dikenakan penekanan lekuk PLT dan juga yang tidak dikenakan PLT. Perbezaan bilangan lepas PLT juga akan dikaji untuk mengetahui kesan bilangan lepas PLT terhadap sifat perambatan retak lesu aloi aluminium terkimpal kacau geseran. Pengenalan, sejak beberapa dekad yang lalu, aloi aluminium telah digunakan sebagai bahan dalam pelbagai industri seperti automotif, pembinaan dan juga aeroangkasa. Dalam industri automotif dan aeroangkasa, mereka sentiasa berusaha untuk menghasilkan struktur yang ringan dengan menggunakan aloi aluminium dan juga magnesium yang mempunyai ketumpalan yang rendah berbanding dengan bahan struktur lain untuk meningkatkan kecekapan bahan api dan juga seterusnya mengurangkan lagi pencemaran alam sekitar. Walau bagaimanapun, kimpalan aloi aluminium sukar dijalankan dengan menggunakan proses kimpalan konvensional kerana ia melibatkan peleburan logam yang di mana boleh melepaskan gas hidrogen daripada aloi aluminium dan mempengaruhi berlakunya lompon dan juga retak. Oleh itu, teknik kimpalan kacau geseran dikenali sebagai KKG digunakan untuk proses kimpalan ini. Proses cantuman ini sesuai untuk kimpalan aloi aluminium kerana proses ini tidak melibatkan peleburan logam. Dalam masa kini, penggunaan teknik KKG telah meluas digunakan dalam sektor industri. Antaranya adalah industri otomotif, industri marine, komponen truk, pesawat dan lain-lain lagi. Yang seterusnya adalah permasalahan kajian dalam projek ini. Ia berkaitan dengan KKG terhadap aloi aluminium yang banyak tertumpu hanya kepada penggunaan aloi aluminium konvensional sahaja. Terdapat kehilangan kekuatan yang berlaku dalam kawasan sambungan KKG. Microstructure KKG aloi menunjukkan terdapat saiz era yang halus dalam zon kimpalan berbanding dengan zon terkesan haba mekanikal dan juga zon terkesan haba, yang di mana disebabkan oleh ubah bentuk plastik dan juga penghabluran semula dinamik, iaitu serentak semasa proses kimpalan. Namun, kajian berkaitan dengan KKG iaitu kimpalan kacau geseran aloi aluminium ini yang mempunyai saiz submikro ataupun nanometer adalah amat terhad. Jadi, antara kaedah yang boleh digunakan untuk menjadikan aloi bersaiz submikro iaitu adalah kaedah penekanan lekuk terkekang iaitu PLT. Boleh juga digunakan. Teknik ini digunakan untuk pembuatan logam berera ultra halus yang berbentuk plat tanpa mengubah dimensi awal. Selain itu, sifat perambatan retak lesu terutamanya pada zon kimpalan tidak diberikan tumpuan. Berdasarkan daripada permasalahan tadi, terdapat 3 objektif yang dikemukakan dalam kajian kali ini, iaitu yang pertama adalah mengkaji sifat perambatan retak lesu pada aloi aluminium terkimpal kacau geseran. Yang kedua adalah mengkaji kesan penekanan lekuk terkekang PLT terhadap sifat perambatan retak lesu aloi aluminium terkimpal kacau geseran. Dan yang terakhir sekali adalah mengkaji kesan bilangan pas PLT terhadap sifat perambatan retak lesu aloi aluminium kacau geseran dan
yang di mana telah melalui proses penekanan lekuk terkekang iaitu PLT. Yang seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian bermula dengan persiapan awal terlebih dahulu, yakni sebelum memulakan eksperimen perambatan retak lesu. Kesemua spesimen telah pun dikimpal dan dikenakan teknik penekanan lekuk terkekang daripada kilang. Jadi sampel yang digunakan ada 3 jenis, iaitu yang pertama adalah aloi terkimpal tanpa PLT, yang kedua adalah aloi terkimpal dengan 3 pas PLT, dan yang ketiga adalah aloi terkimpal dengan 1 pas PLT, yang di mana ketiga-tiga ini adalah berukuran 40 mm kali dengan 50 mm dengan ketebalannya adalah 2 mm. Seterusnya adalah persiapan awal dimulakan dengan proses pengilapan terhadap ketiga-tiga sampel tersebut. Proses pengilapan dikenakan pada sampel dengan arah serenjang daripada kawasan kimpalan dengan menggunakan 3 kertas pasir, iaitu kertas pasir 800, kemudian digilap lagi dengan kertas pasir 1000 pada arah selari pula dengan kawasan kimpalan. Dan yang terakhir sekali adalah pengilapan semula dengan kertas pasir 1200 pada arah senjang. Tujuan arah tersebut adalah untuk memastikan tiada kesan bergaris dan menjadikan sampelnya sekata, serta pemerhatian yang lebih sempurna dan mudah untuk kita melihat panjang keretakan yang berlaku pada sampel semasa perambatan. Kemudian barulah proses perambatan retak lesu dapat dijalankan dengan menggunakan mesin ujian semester IPC pneumatik berkapasiti 5 kN. Tetapan mesin dilaraskan jig dan memilih clamp yang sesuai dengan saiz sampel. Seterusnya, eksperimen perambatan retak lesu dijalankan dan diambil keputusan untuk dianalisis. Kemudian barulah perbandingan terhadap ketiga-tiga sampel boleh dikaji untuk mencapai objektif kajian. Setelah itu barulah laporan akhir diputuskan. Laporan akhir keputusan akan dikeluarkan. Yang seterusnya adalah perbincangan berkaitan dengan projek kali ini. Jadi perkara yang penting dalam melaksanakan ujian perambatan adalah perlu ditentukan dahulu pengiraan parameter yang hendak digunakan untuk ujian kali ini, iaitu dengan merujuk ASTM E647, iaitu kaedah ujian standard untuk mengukur kadar pertumbuhan retak lesu. Oleh itu, saya mengkaji daripada kajian yang lepas yang berkaitan dengan ujian perambatan retak lesu terhadap aloi 1100. Dalam carian saya mencari nilai delta K, iaitu delta K itu adalah kadar keamatan tegasan yang memperoleh kadar perambatan retak di ADN dengan nilai 1 kali eksponen negatif 8. Jadi daripada kajian yang lepas, dapatan saya adalah untuk delta K adalah 10 megapascal per meter square root untuk digunakanlah dalam kajian saya. Namun pada itu, parameter utama yang mahu dicari adalah delta P, iaitu julat beban untuk tentukan beban yang digunakan pada mesin ujian itu nanti. Jadi formula yang digunakan adalah delta K bersamaan dengan delta P per B square root W kalikan pula dengan F alpha. Jadi formula yang digunakan adalah B dapatan daripada sampel adalah B adalah tebal sampel iaitu 2 mm, W pula adalah lebar iaitu bersamaan dengan 42 mm, A adalah panjang retak awal iaitu 4 mm. Kemudian carian alfa daripada formula alfa sama dengan A per W adalah 0.095 dan seterusnya adalah F alfa daripada formulanya adalah 3.29. Hasilnya julat beban ataupun delta P yang diperoleh berdasarkan formula adalah 39.4 Newton. Kemudian nisbah tegasan dan nisbah beban adalah bersamaan dengan 0.1. Jadi untuk mendapatkan beban maksimum dan beban minimum berdasarkan nisbah beban iaitu bersamaan dengan 0.1 yang digunakan,
Jadi kita gunakan formula P minimum per bahagi dengan P maksimum bersamaan dengan 0.1. Jadi P maksimum akan dapat 39,400 Newton dan P minimum akan dapat 3,940 Newton. Okey, seterusnya adalah jangkaan keputusan ujian perambatan retak lesu. Berdasarkan rajah yang disediakan, iaitu rajah sampel yang dilukis dengan arah P, iaitu beban, kita boleh lihat daripada gambaran tersebut keadaan beban yang dikenakan daripada P adalah mesin ujian dan beban yang dikenakan adalah pada kedua-dua arah, iaitu daripada arah atas dan juga arah bawah, iaitu secara teknikalinya adalah dengan menarik, iaitu mesin itu menarik sampel tersebut sehingga adalah berlakunya keretakan. Okey, seterusnya adalah untuk jangkaan keputusan analisis pula. Ujian perambatan retak lesu pada delta K adalah pemalar dan pemboleh ubahnya pula adalah panjang retak, iaitu A, terhadap kadar perambatan retak, iaitu DADN. Kemudian dalam jangkaan keputusan pula, berdasarkan jangkaan, perbezaan akan dilihat dalam situasi zon yang berbeza, iaitu terdapatnya 3 zon semasa perambatan, iaitu zon kacau, iaitu zon kibalan, zon terkesan haba dan juga logam asas. Kemudian kadar perambatan retak DADN akan meningkat dari segi jangkaannya pada zon terkesan haba. Hal ini selari dengan rujukan kajian yang lepas, daripada kajian yang lepas berkaitan dengan keputusan kimpalan kacau kisaran terhadap kekerasan. Baik, jika diteliti daripada ujian kekerasan tersebut, kadar kekerasan tersebut menurun pada zon terkesan haba kerana menunjukkan perbezaan sifat mekanikal yang di mana pada zon tersebut. Jadi zon tersebut iaitu zon terkesan haba dan zon kimpalan serta logam asas mempunyai sifat mekanikal yang sangat berbeza. Jadi jangkaan kali ini mungkin kadar perambatan akan meninggi pada zon terkesan haba. Baik, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, ketiga-tiga objektif bagi kajian kali ini boleh dicapai, iaitu dengan melihat perubahan yang berlaku kepada sampel, iaitu keretakannya, iaitu perambatan pada zon yang berbeza, iaitu zon kacau, zon terkesan haba dan juga logam asas. Selain itu, membuat analisis dan juga perbandingan terhadap keputusan sifat perambatan di antara alai aluminium tanpa PLT dan juga alai aluminium dengan PLT. Dan yang terakhir sekali adalah melihat adakah perbezaan bilangan pas PLT, iaitu yang digunakan adalah 1 pas PLT dan juga 3 pas PLT tersebut, mempengaruhi sifat perambatan alai aluminium itu nanti. Oleh itu, berakhirlah perbincangan poster saya pada kali ini untuk projek ilmiah. Sekian, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada panel.